Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam perkongsian maghrib, di mana saya rasa lebih sesuai pada waktu maghrib ini kita membicarakan sesuatu tentang Madinah Al-Munawwarah. Kerana kerinduan pada Madinah itu amat mendalam pada setiap daripada hati kita, begitu juga Mekah Al-Mukarramah. Dan kita berharap dan sangat-sangat berharap moga-moga dalam masa yang terdekat, setelah selesai dan berakhirnya semua daripada masalah-masalah ini, daripada pandemik dan sebagainya, Allah menjemput kita untuk menjadi tetamu Baitullahnya dan juga menjadi tetamu kekasihnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nampak bahawa dengan kita bercerita tentang Madinah boleh mengingatkan kita tentang bumi Madinah Al-Munawwarah yang dikenali sebagai bumi Madinah yang bercahaya. Maka Madinah Al-Munawwarah adalah sesuatu yang mana sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tajuk kuliah maghrib pada hari ini, dan kita tengok pada hari-hari yang mendatang, jika tidak ada permintaan khusus daripada mana-mana kuliah surau ataupun masjid yang mana saya pada waktu itu ambil, maka mudah-mudahan kita dapat menceritakan tentang Madinah. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Madinah Al-Munawwarah adalah sesuatu yang mana sangat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk itu kita nak membaca beberapa riwayat berkenaan tentang Madinah Al-Munawwarah. Maka daripada sini kita lihat antara hadis yang mana menceritakan tentang Madinah Al-Munawwarah, antaranya adalah hadis yang menceritakan bahawa Madinah itu adalah tanah haram. Ini adalah kelebihan Madinah yang pertama. Maka pada malam ini kita mulakan tajuk Mutiara Madinah, dan kita lihat selagi mana PKP berada di Selangor, iaitu tajuk tentang Madinah adalah kita nak membaca tentang kelebihan Madinah, supaya kita tahu tentang apakah yang ada pada Madinah daripada kelebihan-kelebihannya, dan betapa Madinah itu amat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Lalu saya rasa kebanyakan dah pernah pergi ke Madinah, betul? Lalu moga kalau dah pernah pergi, kita dapat pergi lagi berkali-kali dengan izinnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu antara riwayat tentang kelebihan Madinah adalah riwayat tentang bahawa Madinah itu adalah tanah haram. Madinah itu adalah tanah yang mulia. Maka daripada sini kita nampak bahawa bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu bersabda, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Madinah sebagai bumi yang mulia. Telah menjadikan Madinah sebagai bumi yang mulia. Lalu daripada sini kita nampak bahawa Madinah adalah tanah yang mulia, tanah yang aman. Haram maksudnya adalah mulia. Lalu Nabi SAW menjadikan Madinah itu tanah haram, menjadikan Madinah itu tanah mulia. Maka antara hadis yang menceritakan tentang ini adalah hadis daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Zubair meriwayatkan daripada Nabi? Nabi SAW mendoakan untuk Madinah, Allahumma ya Allah, inna Ibrahim
sesungguh Nabi Ibrahim harrama, telah menjadikan haram, telah menjadikan mulia Makkah, tanah Mekah. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah itu sebagai tanah haram. Wada'a, dan Nabi Ibrahim, ya Allah, telah mendoakan li ahliha, untuk penduduk-penduduk dan penghuni Mekah. Wa inni, maka Nabi SAW dalam doanya Nabi bersabda, wa inni, dan sesungguhnya aku, ya Allah, haramtul Madinah, menjadikan Madinah sebagai tanah haram, kama, seperti mana harrama Ibrahimu Makkah, Nabi Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Haram maksudnya adalah mulia. Maka ini kelebihan Madinah yang pertama, yang mana kadangkala kita terlepas pandang. Kita tahu walaupun tidaklah tanah haram Madinah itu pantang larangnya sama seperti pantang larang tanah haram di Mekah, namun sebenarnya kadangkala kita lupa bahawa Madinah juga adalah tanah haram. Madinah juga adalah tempat yang mana Nabi doakan dan Nabi jadikan tempatnya adalah sebagai tanah haram. Riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum. Maka ini kelebihan Madinah yang pertama, bahawa Madinah adalah tanah haram yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan pada waktu itu Madinah sebagai tempat yang mulia. Haram maksudnya mulia, sebagai tempat yang mulia dengan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara riwayat yang lain yang menceritakan bahawa Madinah adalah tanah haram adalah riwayat daripada Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu. Kata Sahal bin Hunayf, ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menunjukkan biadihi, dengan tangan baginda, ilal Madinah, ke arah Madinah. Nabi SAW mengisyaratkan, Nabi menggerakkan, Nabi menunjukkan dengan tangan baginda yang mulia ke arah Madinah. Maka Nabi SAW bersabda, innaha haramun amin, sesungguhnya Madinah ini adalah tanah haram, dan sesungguhnya Madinah ini adalah tempat yang penuh dengan keamanan. Lalu daripada sini kita nampak bagaimana Madinah ini adalah tanah haram, dan daripada riwayat yang kedua ini, ianya adalah tempat yang mana penuh dengan keamanan. Lalu sebab itu bila kita pergi ke Madinah, kadangkala perasaan dia punya feeling itu lebih tenang, tidak terkejar-kejar berbanding dengan ketika mana kita berada di Makkatul Mukarramah. Ianya adalah tempat yang sangat disukai dan disayangi oleh baginda kerana tempatnya, kerana penduduknya yang pada waktu itu bersama dengan Rasulullah ketika mana kaum baginda sendiri, orang-orang Quraisy pada waktu itu mengusir, bahkan pada waktu itu mereka nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah riwayat yang kedua. Riwayat pertama tadi adalah riwayat Abdullah bin Zubair, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW mendoakan, ya Allah, jadikanlah Madinah ini tanah haram seperti mana Nabi Ibrahim telah menjadikan Mekah sebagai tanah haram. Itu riwayat Abdullah bin Zubair. Riwayat yang kedua daripada Sahal bin Hunayf radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi mengisyaratkan dengan tangan baginda. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bahawa Madinah pada waktu itu adalah tempat yang merupakan tanah haram, dan juga Madinah adalah tempat yang mana penuh dengan keamanan. Amin ya rabbal alamin. Lalu moga-moga kita dapat menziarahi Madinah berkali-kali insya-Allah. Riwayat yang ketiga adalah daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Riwayat ketiga daripada Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Apa kata Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Ibrahim, sesungguhnya Nabi Ibrahim harrama Makkah,
telah menjadikan Makkah itu tanah haram. Wa da'alaha, dan Nabi Ibrahim telah berdoa untuk Makkah. Banyak doa Nabi Ibrahim untuk Makkah, seperti mana yang kita nampak dalam surah Ibrahim. Banyak doa Nabi untuk Makkah. Maka pada waktu itu Nabi SAW bersabda, wa haramtul Madinah, ya Allah, aku menjadikan Madinah juga tanah haram, dan aku juga pada waktu itu berdoa untuk Madinah. Dan doa Nabi untuk Madinah adalah fi muddiha, pada sukatan mud dia, wasa'iha, dan pada sukatan sa'nya, mithla, sama seperti mana apa yang Nabi Ibrahim telah doakan untuk Mekah. Lalu pada riwayat Abdullah bin Zaid ini ada daripada sedikit berbeza dengan riwayat pertama Abdullah bin Zubair. Riwayat pertama tidak ada tambahan perkataan sukatan-sukatan Madinah, tetapi dalam riwayat Abdullah bin Zaid ini pada waktu itu adanya tambahan bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk sukatan-sukatan Madinah, iaitu mud dan juga sa'. Mud dan sa' adalah sukatan yang menggunakan bekas. Dia ada bekas dia. Kalaulah kita type dalam Google pun kadang-kala ada keluar gambar betul dia. Contohnya kita boleh type mud Nabi. Mim dal nun ba ya. Muddun Nabi. Lalu mud Nabi kadang-kala ditunjukkan 4 bekas mud bersamaan dengan 1 sa'. Lalu penduduk-penduduk Madinah ketika mana mereka berjual beli, mereka pada waktu itu bukan berjual beli seperti mana pada zaman kita dengan timbangan, tetapi mereka berjual beli dengan sukatan. Maka Nabi SAW mendoakan untuk keberkatan sukatan-sukatan Madinah. Mendoakan untuk keberkatan sukatan Madinah. Lalu dalam riwayat Abdullah bin Zaid ini adanya tambahan yang mana berbeza daripada riwayat Abdullah bin Zubair, iaitu Nabi berkata, ya Allah, aku doakan untuk sukatan mud dan juga sukatan sa' Madinah seperti mana pada waktu itu Nabi Ibrahim mendoakan untuk keberkatan Mekah. Maka Nabi SAW mendoakan untuk Madinah. Lalu daripada 3 riwayat ini, bagaimana Nabi menjadikan Madinah tanah haram, seperti mana Nabi Ibrahim menjadikan Mekah sebagai tanah haram, iaitu tempat yang mulia, tanah yang mulia. Kemudian kita belajar juga pada riwayat yang kedua Sahal bin Hunayf, bagaimana Nabi mengisytiharkan bahawa Madinah adalah tempat yang aman. Dan pada riwayat yang ketiga, bagaimana Nabi SAW mendoakan untuk sukatan-sukatan Madinatul Munawwarah. Maka ini adalah 3 riwayat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah kelebihan Madinah yang pertama, iaitu tajuknya Madinah adalah tanah haram. Haram yang memberi makna terjemahan mulia, adalah tanah yang mulia. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada tak sahabat-sahabat mula rindu Madinah? Orang yang mana pernah pergi Madinah, maka pada waktu itu kalaulah dia pergi Madinah dalam keadaan dia meneliti sirah-sirah Nabi SAW, kisah dan juga sejarah Nabi SAW, maka pada waktu itu dia akan berasa seronok ketika mana berada di Madinah dan juga Mekah. Lalu mudah-mudahan kita dipilih lagi dan lagi untuk pergi ke Madinah yang bercahaya, Madinah Al-Munawwarah. Maka ini tajuk yang pertama, iaitu Madinah adalah tanah haram, Madinah adalah tempat yang mulia. InsyaAllah kita berharap moga-moga akhir tahun ini ataupun pada tahun ini, kalaulah tidak pada tahun ini, pada tahun hadapan, mula dibuka semula setelah selesai akan wabak ini, untuk kita menjadi tetamu Madinah dan juga tetamu Baitullah Al-Mukarramah. Seterusnya, tajuk yang seterusnya adalah bagaimana ada hadis-hadis yang mana Nabi menerangkan iman akan kembali ke Madinah seperti mana iman lahir daripada Madinah. Apakah maksud iman lahir daripada Madinah? Maka Madinah menjadi tempat tersebarnya iman.
berkumpulnya Madinah pada zaman Nabi, dengan pada waktu itu kehadiran para sahabat Nabi, dan ketika mana Nabi SAW menghantar mereka, dan juga pada selepas kewafatan baginda, para sahabat mula pergi ke seluruh pelosok dunia, pada waktu itu membawa agama, membawa iman, maka iman bermula tersebarnya daripada Madinah. Dan ada hadis Nabi SAW yang mana Nabi berikan khabar gembira yang mana pada waktu itu iman akan kembali ke Madinah seperti mana iman itu keluar dan lahirnya daripada Madinah. Maksudnya akan terkumpul kelak di Madinah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ketika mana berada kita pada tempat itu menjadikan kita kuat iman kita, dan pada waktu itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah, wa min ikramillah, di antara bagaimana Allah memuliakan Madinah dan penduduk Madinah yang telah banyak berkorban untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menjadikan untuk negeri yang indah ini, untuk negeri yang taibah ini, bahawa iman, janji Allah, iman akan kembali kepada Madinah. Seperti mana iman itu lahir dan datangnya daripada Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalilnya? Maka dalilnya adalah riwayat daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apakah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman, sesungguhnya iman, la ya'rizu ilal Madinah, akan kembali ke Madinah Al-Munawwarah, kama, seperti mana, ta'rizu, kembalinya, al-hayyatu, akan ula, ila juhriha, kepada sarangnya dan juga kepada lubangnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pada riwayat ini, kenapa Nabi samakan kembalinya iman ke Madinah seperti mana kembalinya ular kepada sarangnya dan lubangnya? Maka para ulama hadis menyebut, ketika mana pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan ini, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada waktu itu untuk mudah faham bahawa kalaulah ular pada ketika mana ditinggalkan sarangnya, lubangnya, pada waktu itu ada puluhan lubang. Maksudnya daripada tempat ular itu tinggalkan lubang dia, sarang dia, maka pada waktu itu ada banyak lubang-lubang yang lain. Pada sesuatu gua ataupun pada sesuatu tempat. Pada sesuatu gua ataupun pada sesuatu tempat. Maka pada waktu itu bila ular tu kembali semula ke sarang dia, banyak lubang yang kelihatan sama, yang nampak sama, tetapi ular dia tidak akan salah kembali pada lubangnya yang mana dia tahu dia datang daripada lubang yang mana dan di manakah sarangnya. Maka sebab itu seperti mana iman tidak akan salah tempat pada akhir zaman. Iman akan kembali semula ke Madinah seperti mana iman itu telah tersebar daripada Madinah. Itulah maksud sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal iman, sesungguhnya iman pasti akan kembali ke Madinah seperti mana kembalinya ular kepada lubangnya, walaupun dalam pada gua itu banyak lubang yang kelihatan sama, tetapi ular akan kenal dan akan ingat dan takkan tersalah kembali kepada lubangnya. Begitulah iman dengan pasti akan kembali semula ke Madinah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Maka ini adalah tajuk Madinah yang kedua, iaitu iman akan kembali ke Madinah. Tadi kita belajar tajuk yang pertama bahawa Madinah itu adalah tanah haram. Madinah itu adalah tanah yang mulia. Maka tajuk yang kedua adalah
iman itu akan kembali ke Madinah. Lalu moga-moga kita antara termasuk orang-orang yang beriman. Lalu kita seronok untuk berkali-kali ke Madinah. Bahkan kita berharap suatu masa nanti, jika pada waktu itu Allah izinkan, kita boleh tinggal di Madinah. Kita boleh tinggal di Madinah, bahkan boleh meninggal dunia di Madinah. Itu adalah antara harapan saya dan juga doa saya. Moga-moga nanti pada suatu masa, ketika mana pada waktu itu dah selesai tanggungjawab kepada keluarga, kepada ibu bapa dan sebagainya, mungkin Allah boleh panjangkan usia dan Allah boleh jadikan dapat tinggal di Madinah. Bahkan jika diizinkan oleh Allah, boleh ditanam di perkuburan Baqi'ul Gharqad yang mempunyai ribuan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ini Nabi SAW menyebut kedua tentang Madinah. Iman pasti akan kembali ke Madinah dan takkan tersalah tempat, seperti mana kembalinya akan ular kepada lubangnya, kepada sarangnya. Maka ini adalah yang kedua. Seterusnya, tajuk kelebihan Madinah yang ketiga. Apakah dia? Yang ketiga untuk malam ini adalah bahawa Allah memilih Madinah daripada banyak-banyak tempat, daripada banyak-banyak kota, daripada banyak-banyak negeri maupun negara, untuk tempat hijrahnya kekasihnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Madinah yang ketiga. Walaupun antara bandar yang maju pada waktu itu adalah Taif, adalah Sana'a, adalah Syam yang berada pada waktu itu di sekitar semenanjung Arab, tetapi tempat yang Allah pilih adalah Madinah untuk menjadi tempat hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kelebihan Madinah yang ketiga. Apakah riwayat dia? Kita akan baca sebentar lagi riwayatnya. Maka sebab itu kita melihat antara kelebihan Madinah yang ketiga, Madinah menjadi tempat hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sekalian negeri dan tempat yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala bahkan telah menunjukkan kepada baginda tentang Madinah sebelum Nabi berhijrah lagi, ketika mana dalam mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah riwayatnya? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Abu Musa Al-Ash'ari, siapakah nama dia? Siapa ingat nama Abu Musa Al-Ash'ari? Kita dah belajar untuk yang join perkongsian Riyadhus Salihin pada waktu pagi jam 6.35, kadang-kala 6.40 pagi. Kita dah belajar nama asal Abu Musa Al-Ash'ari. Siapakah nama asal Abu Musa Al-Ash'ari? Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu. Dalam kitab Riyadhus Salihin, Imam Nawawi nukilkan nama asal Abu Musa Al-Ash'ari iaitu Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu. Dan bagaimanakah kisah hijrah dan Islamnya Abu Musa, itu kita dah belajar dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum sebelum daripada ini. Maka daripada Abu Musa Al-Ash'ari ataupun nama asalnya Abdullah bin Qais radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, raaitu, aku telah melihat, di dalam, al-manami, mimpi, anni, sesungguhnya aku, uhajiru, telah berhijrah, min Makkah, daripada Mekah, ila ard, kepada bumi, kepada tempat, biha, di tempat itu, di bumi tersebut, nahal, adanya pohon-pohon kurma. Fadhahaba wahli ila annahal yamamah au hijr. Sabda Nabi SAW, maka pada waktu itu sangkaan aku telah menyangka bahawa tempat yang banyak pohon kurma yang diperlihatkan kepadaku dalam mimpi adalah Yamamah ataupun tempat yang bernama Hijr, Hajim Ra. Lalu sabda Nabi SAW, aku telah melihat dalam mimpi bahawa tempat yang bakal aku berhijrah adalah tempat yang padanya banyak pohon kurma. Maka pada waktu itu sangkaan aku bahawa tempat itu adalah Yamamah, kerana Yamamah antara tempat yang subur di semenanjung Arab,
ataupun hijir, iaitu hajimrah. Maka akhirnya Nabi SAW bersabda, فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةِ, maka tiba-tiba tempat itu adalah Madinah. Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebab itu kita lihat Madinah Al-Munawwarah penuh dengan pohon kurma. Kerana Madinah adalah antara tempat yang mana subur dengan pepohonan kurma. Bahkan jika kita diizinkan untuk lihat sejarah pohon kurma di Madinah, kita akan lihat bagaimana ada bukan puluhan, tetapi sebenarnya ada ratusan jenis kurma di Madinah. Yang kita biasa dengar hanya beberapa sahaja, tetapi sebenarnya ada ratusan jenis kurma di Madinah Al-Munawwarah. Dan kadang-kadang satu jenis itu pun ada pelbagai saiz dia, ada pelbagai kualitinya. Maka sebab inilah kelebihan Madinah yang ketiga. Allah pilih bumi Madinah untuk menjadi tempat hijrah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu moga-moga kita dapat pergi, insya-Allah akan berakhirnya ujian pandemik dan juga ujian penyakit ini akan berakhir, dan moga-moga kita dapat pergi dan juga menjadi tetamu kepada Baitullah dan juga Madinah Al-Munawwarah. Seterusnya, apakah kelebihan Madinah yang keempat? Kelebihan Madinah yang keempat kita sambung kemudian, insya-Allah. Lalu saya lihat adalah lebih baik saya ambil tentang Madinah Al-Munawwarah sementara dalam waktu tempoh PKP di Selangor ini, untuk kita bercerita tentang Madinah pada waktu malam ini selepas maghrib. Moga-moga mengubat kerinduan hati terhadap bumi Nabi Madinah Al-Munawwarah. Moga-moga kita dipilih untuk pergi lagi dan lagi, dalam keadaan kebanyakan sahabat Masya Allah telah khatam kitab Ar-Rahiqul Maktum. Nanti bila pergi ke Madinah, pada waktu itu boleh, pada waktu itu bawa kitab Ar-Rahiqul Maktum, dan pada waktu itu ulang kaji sirah di Madinah Al-Munawwarah, insya-Allah. Lalu kita sambung insya-Allah nanti. Saya lihat masa pun telah cukup 30 minit. Moga-moga pertemuan selama 30 minit ini adanya manfaat untuk sahabat-sahabat yang kali pertama join. Jemput untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz. Moga-moga ada banyak lagi perkongsian yang mana kita dapat kongsikan di Telegram Kuliah Ummah Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua.